semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak semua. Hai semua, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Pagi ini kita digemparkan dengan satu keputusan mahkamah, satu pendedahan yang sangat mengejutkan, dan ini dinyatakan kepada PAS. Jadi banyak sangat isu terkini berkaitan dengan PAS, parti PAS. Dakwa menyokong LGBT, Mujahid heret PAS ke mahkamah. Akhirnya salah seorang daripada Naib Presiden Amanah, yaitu Mujahir Yusof, telah memfailkan satu lagi saman fitnah terhadap pemimpin PAS. Dan siapakah pemimpin PAS yang terlibat? Ini pasti mengejutkan Hadi Awang juga. Oke, baik, sebelum saya meneruskan, saudara-saudari, mohon kiranya jasa baik Anda semua untuk tekan butang subscribe, like dan share supaya ramai yang tahu perkembangan-perkembangan politik daripada channel ini. Naib Presiden Amanah, Mujahir Yusof, telah memfailkan saman fitnah terhadap PAS berhubung dakwaan bekas Menteri Agama itu menyokong golongan LGBT, lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Peguam Mujahid telah memfailkan writ saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Disember tahun lepas. Tindakan sivil itu berkaitan satu hantaran Facebook pada 16 Oktober lepas yang merujuk ketika menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal agama ketika pentadbiran Pakatan Harapan sebelum ini. Menurut kertas kausa yang dilihat, plaintiff, siapa sebenarnya pemimpin dari PAS ini yang membuat dakwaan begitu? Adakah dakwaan ini hanya main tuduh saja ataupun ada dasar yang kuku? Menurut kenyataan ini, plaintiff yaitu Mujahid yang menamakan Taqiyuddin Hasan selaku Setiausaha Agung PAS sebagai defendant. Dalam pernyataan tuntutannya, dia mendakwa Taqiyuddin ataupun parti PAS dengan niat jahat memuat naik hantaran untuk menjejaskan marwahnya. Dia mendakwa hantaran itu memfitnahnya karena dia tidak pernah menyuarakan sokongan, apa-apa sokongan tidak pernah pun Mujahid menyatakan ataupun menunjukkan bahwa beliau ini menyokong golongan LGBT. Menurutnya juga, ketika menjadi menteri, dia tidak pernah menghalang pihak berkuasa daripada mengambil tindakan terhadap aktivis LGBT atau kalangan yang terlibat dalam kegiatan LGBT. Dan menerusi writ saman yang telah difailkan, dia memohon mahkamah mengarahkan Taqiyuddin ataupun PAS membuat permohonan maaf secara terbuka dan disiarkan dalam akhbar harian Bahasa Malaysia serta laman Facebook parti itu dalam tempoh 14 hari selepas mahkamah membuat keputusan. Dia juga memohon mahkamah mengarahkan mereka memadam kenyataan yang didakwa fitnah itu serta gambarnya dalam hantaran Facebook itu serta mengeluarkan injunksi untuk menghalang mereka daripada mengulangi kenyataan tersebut. Menurut saya, tuan-tuan dan Bapak semua, pendapat saya secara pribadi, sekiranya benar Taqiyuddin memang menfitnah, memang ada baiknya lah patut dipadam video yang berunsur fitnah itu, sebab takut nanti ramai yang percaya pula sekiranya perkara itu tidak benar. Dan ini sudah pasti memburukkan nama parti PAS, nama Taqiyuddin Hasan sendiri, sekiranya beliau dibukti bersalah. Dalam pada itu, Mujahid juga menuntut ganti rugi am, teladan dan teruk, kadar faedah tahunan 5% daripada pampasan bermula
tarik keputusan sehingga bayaran penuh dibuat, serta relief-relief lain yang dirasakan wajar oleh mahkamah. Jadi saya rasa tuan-tuan dan bapak semua, ini satu keputusan yang tergempar yang diumumkan oleh mahkamah. Sekiranya benar didapati bersalah Taqiyuddin Hasan, dan juga ini pasti mengejutkan seluruh ahli politik Malaysia dan menggemparkan seluruh kepimpinan PAS juga. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, Peguam Mujahid Nur Azmir Zakaria mengesahkan pengurusan kes bagi saman itu akan dibuat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Oke baik tuan-tuan dan bapak semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Ini satu kejutan besar. Disebabkan telah membuat tuntutan palsu, akhirnya beliau telah dikenakan tindakan oleh SPRM. Saya rasa ini satu berita yang paling mengejutkan seluruh ahli politik Malaysia, terutamanya PAS, disebabkan Menteri Besar Kedah Sanusi, di mana perkara ini, situasi ini berlaku di Kedah. Setelah membuat tuntutan palsu sebanyak RM20 juta, SPRM telah menahan pengerusi koperasi. Seorang pengerusi sebuah koperasi di Kedah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung kes tuntutan palsu bernilai RM20.3 juta, dan difahamkan suspek berusia 58 tahun ditahan kira-kira jam 3 petang semalam ketika hadir untuk memberi keterangan di pejabat SPRM Kedah. Sumber juga berkata, penahanan suspek terbabit adalah susulan maklumat diterima SPRM mengatakan beberapa syarikat dikesan bersubahat dalam mengemukakan tuntutan palsu berjumlah RM20.3 juta pada tahun 2015. Pengurusi koperasi itu ditahan bagi memberi penjelasan mengenai tuntutan palsu bagi insentif kerajaan untuk proyek Kluster Lembu Tenusu. Pengarah SPRM Kedah membuat satu pendedahan paling mengejutkan. Oke baik tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini supaya ramai yang tahu. Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang sangat hebat. Pada awalnya menjadi Perdana Menteri, SPRM dilihat semakin sibuk membuat pekerjaan menangkap di sana-sini. Dan baru-baru ini pula di Kedah, pengarah SPRM Kedah, Datuk Syaharum Nizam Abdul Manap, ketika beliau dihubungi, mengesahkan penahanan suspek, namun enggan mengulas lanjut karena siasatan masih dijalankan di pihaknya. Difahamkan beberapa individu penting lagi bakal ditahan SPRM dalam tempoh terdekat bagi membantu kes berkenaan. Sementara itu, suspek yang diiringi pegawai SPRM dilihat tiba ke kompleks Mahkamah Alor Star di sini pada jam 8.50 bagi mendapatkan perintah reman. Dalam pada itu, Magistrat Muhammad Zulhilmi Latif membenarkan permohonan reman selama 6 hari terhadap suspek. Rabu lalu juga 2 suspek turut ditahan SPRM bagi membantu siasatan berhubung kes tuntutan palsu berkenaan. Suspek pertama yaitu pengarah syarikat berusia 51 tahun ditahan selepas hadir di pejabat SPRM Kedah pada Selasa, manakala suspek kedua berusia 52 tahun ditahan di kawasan rehat dan rawat ataupun RNR di Simpang Renggam Johor. Difahamkan juga tuntutan itu dibuat kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner bagi bayaran insentif Projek Penternakan Lembu Tenusu di bawah Kluster Tenusu, Entry Point Project 13, Economy Transformation Plan, namun tiada bekalan didapati dibuat. Jadi ini satu lagi penangkapan SPRM yang saya rasa mengejutkan Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah. Setelah membuat tuntutan palsu 20 juta, SPRM akhirnya menahan pengurusi koperasi.